Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 40 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam kemarin, membawa jumlah keseluruhan kepada 13,782 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 24 tambahan kes-kes baru kepada 8 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, tidak ada kluster baru yang telah dilaporkan, manakala satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster Bukit Beruang Ops. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 183 kluster. Dalam pada itu terdapat 16 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 158 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 12,603 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,085 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 8 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,766 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 533,431 ujian. Menteri Kesihatan juga menjelaskan pada 6 November 2021, 7,257 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 355,420 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 82.7% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 285,301 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 66.3% daripada jumlah penduduk negara. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan menjelaskan antara persiapan yang perlu dilakukan oleh para peniaga apabila jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos suntikan vaksinasi mencapai 70%. Yang Berhormat menyatakan para peniaga perlu memastikan bahawa tempat perniagaan mereka adalah bersih, para pekerja telah mendapat 2 dos suntikan vaksin dan membuat pelan kelangsungan perniagaan atau BCP jika terjadi penularan atau jangkitan dalam kalangan para pekerja kedai semasa peralihan endemik itu nanti. Menteri Kesihatan juga menasihatkan orang ramai untuk tidak mempercayai atau menyebarkan berita yang boleh mengelirukan. Orang ramai juga disaran untuk lebih peka dengan penularan berita palsu. Sebanyak 242,190 dos vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech selamat tiba di negara Brunei Darussalam dari Belgium malam tadi. Majlis berlangsung di Pusat Kargo Udara Antarabangsa Brunei, BIACC. Hadirin yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Juga hadir Puan Emily Flecker, Charge d'Affaires, Kedutaan Amerika Syarikat dan wakil-wakil dari Pfizer Malaysia Sendiri Berhad. Vaksin Pfizer-BioNTech akan digunakan bagi semua peringkat umur termasuk program vaksinasi kebangsaan COVID-19 bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun. 38,201 pelajar di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Khalifah Agama akan menerima vaksin tersebut. Maklumat lanjut layari laman sesawang Kementerian Kesihatan atau Kementerian Pendidikan atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi BruHealth. Program vaksinasi kebangsaan COVID-19 bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun bermula hari ini, 8 November 2021. Kita ikuti promo mengenainya.
Program vaksinasi COVID-19 bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun telah dibukakan. Video ini akan menunjukkan tata cara untuk mendapatkan suntikan vaksin Pfizer-BioNTech tersebut. Ibu bapa atau penjaga perlu menghantar anak mereka ke pusat vaksinasi. Hanya seorang ibu bapa atau penjaga sahaja dibenarkan untuk menemani mereka. Bagi pelajar-pelajar yang menuntut di sekolah kerajaan dan mempunyai masalah pengangkutan, pihak sekolah ada menyediakan kenderaan dari sekolah masing-masing untuk menuju ke pusat vaksinasi. Seterusnya, pelajar hendaklah mengimbas kod QR BruHealth semasa proses pendaftaran oleh guru-guru dan mereka perlu membawa kad pintar, kad BruHIMS jika ada, borang persetujuan vaksinasi serta borang pemeriksaan kesihatan yang lengkap. Pastikan semua yang memasuki pusat vaksinasi mengisytiharkan kod BruHealth adalah berwarna hijau atau kuning, tidak mengalami simptom serupa flu, tidak dikenakan perintah kuarantin atau notis pengasingan diri atau telah sembuh dari COVID-19. Setelah dibenarkan masuk, proses pendaftaran vaksinasi dan pemeriksaan kesihatan akan dijalankan. Seterusnya, Auda akan menunggu giliran sebelum menerima suntikan vaksin. Guru-guru akan memastikan Auda mengikuti proses vaksinasi yang ditetapkan dengan betul. Setelah menerima suntikan vaksin, Auda akan diarahkan untuk menunggu selama 15 minit bagi pemantauan doktor sebelum dibenarkan pulang. Sila laporkan sebarang simptom sampingan di dalam aplikasi BruHealth setelah menerima vaksinasi Auda. Lakasta. Unit Penguatkuasaan Jabatan Pengangkutan Darat JPD merekodkan pelbagai kesalahan melanggar peraturan dan undang-undang jalan raya dari bulan Januari hingga Oktober 2021. Dalam siaran akhbar, JPD menjelaskan kesalahan didapati melalui rondaan dan hasil operasi bersepadu oleh unit penguatkuasa JPD dan agensi penguatkuasaan yang lain. Antara kesalahan yang sering dilakukan ialah pemandu menggunakan telefon bimbit semasa memandu, pemandu memandu melebihi had laju yang dibenarkan, pemandu di bawah pengaruh alkohol atau ubat, pemandu tidak memakai tali pinggang keselamatan, pengubahsuaian kenderaan dan kenderaan diletakkan di tempat yang tidak selamat, terutama kenderaan berat atau komersial. Melalui 202 operasi rondaan dan 13 operasi bersepadu yang dijalankan sehingga 1 November 2021, JPD mencatatkan penurunan dari segi kesalahan kenderaan iaitu dari 1,113 pada tahun 2020 kepada 649. Dari jumlah tersebut, 176 atau 27.1% adalah kenderaan persendirian dan 473 atau 72.9% adalah kenderaan komersial. Manakala statistik pecahan mata demerit yang dikenakan antaranya melibatkan penggunaan telefon bimbit semasa memandu, menggunakan kenderaan persendirian untuk tujuan perniagaan tanpa lesen atau permit yang sah, memandu kenderaan dengan tayar botak dan meletakkan kenderaan secara membahayakan atau di tempat yang tidak dibenarkan. Semua pemilik dan pemandu kenderaan bermotor dinasihatkan untuk sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang lalu lintas dengan mengamalkan pemeliharaan kenderaan milik syarikat dan majikan dengan baik demi memastikan kenderaan yang digunakan sentiasa dalam keadaan selamat untuk digunakan di jalan raya. Para pemilik kenderaan juga disaran untuk sentiasa mematuhi berat muatan sesuatu kenderaan dan tidak membawa muatan secara berlebihan sehingga boleh menyebabkan perkara yang tidak diingini berlaku. Kerjasama orang ramai dialu-alukan untuk terus mengongsikan maklumat berkaitan kesalahan lalu lintas dengan melaporkannya dan menyertakan gambar kesalahan melalui talian Darussalam 123 atau melalui aplikasi WhatsApp talian Darussalam 8333 123. Sejak bulan Januari hingga September 2021, 4,542 panggilan kecemasan diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi seluruh negara. 119 panggilan kecemasan pula diterima bagi kebakaran struktur bagi keempat-empat daerah.
Panggilan kecemasan melibatkan kebakaran bangunan dan rumah dicatatkan sebanyak 41 panggilan dengan jumlah kerugian melebihi 12 juta ringgit. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah melaksanakan inisiatif dalam menangani dan mengurangkan kadar kerugian akibat kebakaran dengan mengadakan program kesedaran awam dan menganugerahkan masyarakat berjasa. Jabatan Bomba dan Penyelamat juga menyarankan orang ramai untuk melengkapi premis atau rumah dengan alat pemadam api jika terdapat kebocoran pada komponen LPG, buka jendela dan pintu bagi pengudaraan. Jangan meninggalkan masakan, tidak melebihi beban elektrik dan penyelenggaraan wayar elektrik hendaklah dikendalikan oleh syarikat yang bertauliah. Jabatan Bomba dan Penyelamat turut merekodkan 528 panggilan kecemasan melibatkan pokok tumbang, banjir, atap terbang dan tanah susur sejak bulan Januari hingga 6 November 2021. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka untuk meningkatkan keselamatan dan kewaspadaan semasa musim cuaca tidak menentu. Program-program seperti kursus Fire Marshal, kursus Lifesaver 995 dan taklimat keselamatan kebakaran juga disediakan bagi meningkatkan pengetahuan mengenai bahaya kebakaran, keselamatan diri semasa kecemasan dan teknik yang betul bagi penggunaan alat pemadam api. Jika berlaku sebarang insiden kecemasan, hubungi talian kecemasan 995 dengan memberikan maklumat yang tepat. Projek dan inisiatif amal Tutong K diperkenalkan bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk menghulurkan sumbangan. Ia sekaligus bagi menghargai pengorbanan para petugas Barisan Harapan yang berjuang menangani penularan wabak COVID-19 di negara ini. Projek tersebut merupakan gabungan 3 projek yang dilaksanakan secara serentak melibatkan beberapa agensi, sukarelawan dan pergerakan belia di daerah berkenaan. Ia dilaksanakan dengan kerjasama Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong, Sukarelawan Daerah Tutong Suka, Majlis Perundingan Kampung Daerah Tutong dan Pergerakan Belia Tutong Impak. Pegawai tugas-tugas khas Jabatan Daerah Tutong selaku pengerusi bersama projek menjelaskan ia dihasrat mengukuhkan jalinan kerjasama di samping meringankan beban perbelanjaan. Setakat ini, sambutan program Tutong K mendapat sambutan yang begitu menggelakkan, bukan sahaja di kalangan ahli MPK, ahli Majlis Perundingan Kampung yang tampil untuk memberikan sumbangan, malah orang ramai individu dan pihak syarikat swasta juga tampil memberikan bantuan. Harapan untuk program ini agar dapat berterusan ataupun sustainable dengan sokongan orang ramai. Bagi orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan seperti sungkup muka dan seumpamanya, drop-off sumbangan boleh dibuat pada waktu bekerja dari 9 pagi hingga 2 petang di bangunan lama Pejabat Daerah Tutong di Jalan Encik Awang. Manakala bagi sumbangan pakaian boleh dibuat di drop-off bangunan Suka Jalan Sungai Basong. Keterangan lanjut layari www.tutong.klik atau talian urustia 883 4343 atau 865 4204 dan 886 5925.